Okay. Tapi apapun sekarang ni kita telah masuk ke dalam game. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita baru bermain selama seminit ketika ini untuk menyaksikan wakil kontijen MLBB wanita berhadapan dengan pasukan Laos di game pertama mereka pada hari yang pertama. Benar, kita kembali di dalam perlawanan Malaysia buat pertama kalinya di dalam ini dan hashtag pantang mengalah. Di sinilah kod untuk anda redeem di mana anda boleh dapatkan saya tak tahu skin mungkin ada barang-barang yang cukup lumayan untuk anda claim di dalam akaun MLBB anda khusus apabila Malaysia permainan bermula. Di mana sekarang ini untuk pasukan Malaysia dapatkan kemenangan akan ada timbul satu lagi kod. Jadi anda bersoraklah sekuat hati anda untuk memberikan sokongan kepada kontijen negara kita. Sekarang ni ada benda yang merisaukan saya. Ya. Tapi terlebih dahulu dekat bahagian bawah Flicker terpaksa digunakan oleh Cookies sebagai melarikan dirimu. Datang untuk membantu. Berbalik kepada apa yang saya risau sekarang ni. Nama Moskov tu kalau terlaju-laju sebut, dia tak akan jadi plate. Oh! Cadweb berjaya untuk mendapatkan gold crab tersebut seperti tadi daripada Dibo dengan menggunakan satu skill yang boleh ditarik terlebih dahulu sekarang ni. Cadweb menggunakan heavy speed bagi menyelamatkan diri terlebih dahulu. Nyawa sangat rendah untuk dikorbankan. Bunny masuk di bahagian hadapan terlebih dahulu. Lihatlah di bahagian belakang. Nomi 16 telah pun dikeluarkan. Berjaya untuk mendapatkan dua orang pemain. Bunny dikorbankan terlebih dahulu. Dibo, Hani dan juga Arya. Nyawa sangat rendah. Mereka perlu melarikan diri. Setup yang kurang baik dikeluarkan oleh pasukan Malaysia ketika ini. Walau bagaimanapun Turtle berjaya untuk dimulai. Tindakan cantik dibuat sebenarnya ke atas Cadweb supaya dia dapat untuk dia memaksa untuk menggunakan heavy spin dan dia keluar dari kawasan tersebut dengan nyawa yang rendah dan secara tidak langsung Malaysia dapatkan turtle. Akan tetapi mereka terlalu lama komit dalam teamfight tersebut menyebabkan kematian pertama diserahkan kepada pasukan Laos. Tadi kan sebenarnya bukan dua pemain tau yang berjaya didapatkan daripada nominal 16, tapi keempat-empat pemain daripada pasukan Malaysia yang terkena kepada nominal 16 tersebut terkena stun dan disebabkan itulah satu kill first blood berjaya didapatkan oleh pasukan Laos. Moskov tu kalau sebut laju-laju, dia tak jadi plat tu. Pelatau. Dia jadi pelatau. Itu yang saya risau. Awak jangan sebut bila awak start. Bila awak start dia akan automatik dekat lidah ini secara automatiknya saya boleh baca dah apa yang awak cuba lakukan. Saya nak selamat sejuk pula dua. Tapi tak apa, kita lihat bagaimana dengan pasukan Laos. Dia punya sisi mereka lebih kelihatan daripada perebutan. Tapi belum tu tangkapan yang baik sebenarnya berjaya untuk mendapatkan Cookies. Feathered Airstrike juga berjaya untuk menghumban Cookies. Mendapatkan kill yang pertama untuk pasukan Malaysia ketika ini. Fafau di bahagian belakang heavy spin berjaya untuk melekatkan dua pemain dengan adanya Nomi 16. Bukan berita yang baik kepada pasukan Malaysia ketika ini. Dua dikorbankan terlebih dahulu. Fafau cuba untuk mengelakkan diri dari situasi yang berbahaya. Dia berjaya untuk blink tapi lihatlah bagaimana potensi untuk mendapatkan turret di bahagian bawah juga digagalkan. Tapi sedikit sebanyak gold plating yang berjaya untuk diratah pasukan Laos ketika ini. Mempunyai kelebihan 2 kill di hadapan daripada pasukan Malaysia. Benda tadi dia macam combo pack makanan yang ceria. Dia dua dalam satu, tak boleh nak lari. Satu dikombokan bersama dengan 15 bersama dengan heavy spin. Lepas tu dengan damage yang berterusan daripada player 2 yang mana walaupun tak ada item yang cukupnya tapi dah cukup masa untuk dia dapatkan kill tersebut. Jadi pasukan Malaysia kalau nak berlawan dalam kawasan tersempit tersebut harus untuk berikan perhatian. Tentu Salih Bunny sebenarnya flicker ke bahagian hadapan. Nomi 16 telah pun dikeluarkan. Dia tersepit sekarang ni. Bunny tak mampu untuk melarikan diri. Dia dikorbankan terlebih dahulu. Dibo terkena stun yang dikeluarkan oleh tombak pelatu. Mendapatkan 2 kill berjaya untuk dikumpul oleh pasukan Laos. Ketika ini mencari Arya dan tak ada flicker. Cookies membalas dendam. 2 kill diberikan kepada Terizla ketika ini. Kuih yang sedap berjaya untuk mendapatkan 2 kill terlebih dahulu. Terizla ini akan menjadi sangat-sangat kebal kalau tak dibendung. Ya, sekarang ni mungkin untuk Malaysia perlu untuk menukar strategi mereka. Kalau team fight dah 3 kali dah mereka cuba untuk melawan pasukan Laos dan menemui jalan buntu. Jadi untuk pasukan Malaysia mungkin mereka boleh untuk melakukan sesuatu yang berbeza seperti melakukan ganking atau sebagainya. Namun lihat bagaimana daripada serutan yang telah berlaku sebentar tadi. Dimulakan dengan Bunny, maafkan saya bukan Sunny, tetapi dia telah dikekang, tak boleh nak keluar daripada keadaan tersebut. Sekali lagi heavy spin menjadi satu masalah yang besar untuk membuatkan pasukan Malaysia nak larikan diri pun tak boleh. Tambah dengan adanya penalty zone di bahagian belakang membuatkan Arya pula yang tertangkap di dalam kelutan tersebut. Ya, flicker digunakan untuk melepaskan diri daripada penalty zone, tetapi Void Crystal daripada Nu yang menyebabkan gerakan tersebut tidak berjaya. Yang bahkan pasukan Malaysia ketika ini kehilangan kill demi kill. Goal different kepada pasukan Laos sebanyak 1,600. Tapi terlebih dahulu Bumblebee ditangkap
tetapi tiada damage besar boleh dikeluarkan. Setup mungkin akan dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan Laos di bahagian bawah ketika ini. Cat Web masuk di bahagian dalam, tapi dengan Feather Strike hanya membantu bersihkan ini. Ya benar, dah cukup sebenarnya untuk pasukan Laos dan bagi dapatkan kelebihan untuk mereka membuat persediaannya lebih awal untuk berada di kawasan turtle yang mana akan muncul kurang daripada 40 saat sekarang ini yang menunggu masa saja. Lihat bagaimana komposisi pasukan Laos bersedia untuk lakukan ganking sekali lagi di bahagian atas dan bawah. Mereka begitu pantas lihat posisi Fafau dan menunggu saja saat yang cukup cemerlang untuk mereka buat bagi menangkap damage dealer utama. Kunci kemenangan kepada pasukan Malaysia. Bukan berita yang baik sekarang ni untuk Arya. Flicker masih lagi digunakan untuk melarikan diri. Heavy Spin juga dibazirkan. Numinum Blast juga telah pun dibentangkan. Arya tak mampu untuk melepaskan diri ketika ini. Penalty zone juga dikeluarkan. Satu telah pun terkorban. Precious Rust gagal untuk mendapatkan sesiapa sekarang ni. Dibantu oleh Hani tapi tidak mencukupi. Numinum Blast tidak akan terkena kepada sesiapa. Tapi berita yang baik mengubat luka. Pasukan Malaysia berjaya untuk tumbangkan satu turret di bahagian atas. Tetapi perkara tersebut tak boleh nak berasa terlalu selesa. Lihat bagaimana dominasi Laos ke atas pasukan Malaysia. 18-1. Setiap kali pasukan Laos cuba lakukan sesuatu, tetapi mereka fokus pada team fight. Mereka main kepada mereka punya kelebihan. Jadi untuk pasukan Laos sangat cemerlang dengan adanya team fight yang telah dipaksa untuk Malaysia buat. Dan juga Malaysia tak boleh untuk lakukan apa-apa untuk dapatkan kelebihan daripada sudut objektif sekalipun. Dari pasukan Malaysia terpaksa untuk membuat split push seperti mana Debo lakukan di bahagian top lane. Itulah apa yang mereka pun tampilkan sekarang ni. Bani dicari terlebih dahulu. Flicker digunakan untuk melarikan diri. Heavy Spin melekatkan Arya. Bukan berita yang baik, tapi turtle yang ketiga berjaya untuk didapatkan terlebih dahulu. Mereka nak force team fight ini. Pasukan Laos berjaya untuk mendapatkan Arya. Satu gol telah pun didapatkan oleh pasukan Laos ketika ini sebanyak 1,300. Pemilihan ataupun kelebihan kepada mereka. Pasukan Malaysia perlu melakukan pertahanan di bahagian tengah. Kalau tidak, pasukan Laos mampu untuk menembuk masuk ke kawasan farming pasukan Malaysia. Mereka tak mampu untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah ketika ini. Telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Begitu keras, begitu kebal sekali. Terizla dan juga Akai menjadi tadahan damage untuk pasukan Laos. Lihat macam mana pergerakan daripada pasukan Laos bergerak secara berlima. Setiap team fight yang dilakukan, minimum akan ada 4 pemain daripada pasukan Laos membuktikan mereka tahu kunci kemenangan mereka adalah dari sudut team fight. Sebab adanya Yif, ada Akai, Lolita dan juga Terizla. Empat hero tersebut fokus kepada team fight. Tapi sebelum tu kat tengah. Penalty zone yang baik mendapatkan 2 orang pemain sekarang ni. Cookies nyawa sangat rendah, perlu dikorbankan. Tapi dia masih lagi selamat. Numinum Blast dan juga Heavy Spin. Begitu juga dengan Real World Manipulation. Arya cuba untuk melarikan diri tapi tidak berjaya. Satu lagi hit diperlukan terlebih dahulu oleh Nu yang sedang mengejar sekarang ni. Void Blast telah pun dikeluarkan. Pergerakannya diperlahankan. Satu lagi besi attack diperlukan. Arya masih lagi terselamat ketika ini. Menarik nafas lega tapi Hani di bahagian tengah pula yang dikorbankan. Fafau mengeluarkan damage di arah belakang terlebih dahulu. Tapi Platu datang dengan menggunakan tombaknya untuk menolak Fafau ke belakang. Pasukan Malaysia diasak bertubi-tubi. Pasukan Laos ketika ini sangat selesa berada di hadapan depan. Belum nampak lagi sinar untuk pasukan Malaysia dapatkan kill yang seterusnya. Dan sepertinya untuk Debo terpaksa untuk melakukan strategi yang berbeza. Tak boleh untuk fokus pada team fight. Malah untuk curi turret sahaja. Akan tetapi perkara tersebut tak boleh nak berterusan. Sebab semakin lama kita tahu Laos dia ada marksman yang cukup berbisa di bahagian late game. Di mana dengan adanya Moskov tambah pula dengan Spell Inspire. Apabila pasukan Malaysia berhadapan dengan Moskov, sangat-sangat susah kalau Kaja tak dapat nak lakukan set up dengan beliau. Walaupun Fafau sekarang ni keadaan tertekan, lihat perbezaan level pun kita boleh tahu bagaimana damage daripada pasukan Laos lebih besar apabila team fight berlaku. Sekarang ni pengambilan lot lebih dahulu dimulakan oleh pasukan Laos. Mereka tarik dekat bahagian belakang. Penalty zone kena kepada 2 orang pemain. Feather Strike telah pun dikeluarkan tapi Mas Bani telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Debo berjaya untuk dapatkan play 2. Berjaya untuk dapatkan bubble B. Adakah triple kill akan berjaya untuk dikumpul oleh Debo sekarang ni? Cookies dekat bahagian belakang. Tidak siapa untuk mencari. Mampu untuk bertahan tapi tidak terlalu lama. Hani shutdown yang baik ke atas pemain di XP laner pasukan Laos. 4 masih lagi hidup, manakala 2 sahaja untuk pasukan Laos ketika ini. Peluang yang cerah kepada kontingen Malaysia untuk tumbangkan lot yang pertama. Ini adalah satu keadaan yang baik sebenarnya dilakukan oleh pasukan Malaysia. Seperti mana yang kita jangkakan, mereka walaupun telah kalah dari sudut damage dan juga
Mereka cuba lakukan kiting yang sebentar tadi di mana setiap skill untuk pasukan Laos telah pun kehabisan dan mereka tak boleh nak commit pada team fight. Tapi pada masa itu Malaysia ambil kesempatan itu dan juga mereka cuba dapatkan satu persatu pemain pasukan Laos. 3 tertumbang, peluang besar untuk mereka dapatkan lot. Ini adalah peluang keemasan untuk pasukan Malaysia comeback. Sebut pasal comeback dari Nadia, kita lihatkan daripada sudut ulang tayang. Kita nampak bagaimana setup yang baik dikeluarkan, tapi kita boleh katakan ucapan terima kasih kepada Cat Web seperti tadi. Heavy Spin menolak 2 orang pemain daripada Nominum Blast yang dikeluarkan oleh Bumblebee. Sekaligus menyebabkan pasukan daripada Malaysia mampu untuk mendapatkan lot yang pertama. Dan sebentar tadi saya mendengar shutdown dan mereka berjaya untuk tumbangkan Bumblebee sekarang ni. Berita yang baik kepada pasukan Malaysia. Dengan adanya lot, tiadanya Roma untuk pasukan Laos. Jadi lagi Roma untuk mereka akan kekurangan satu perkara yang membuatkan mereka khawatir. Satu kekasih belas berjaya untuk dibuat. Tetapi kita lihat bagaimana Latu berjaya untuk mengelak daripada Princess Rush tersebut. Real world manipulation digunakan untuk melakukan pertahanan di bahagian atas. Tapi perkara yang sebaliknya berlaku di bahagian tengah. Pasukan Malaysia mendapatkan satu demi satu menara, terutama sekali di bahagian bawah. Dibo, kalau kita lihatkan sebentar saja lagi, kalau habis game ni, kita nampak post game stat, saya rasa damage to tower tu memang dia boleh Dibo. Tengok play goal lah. Play goal Ui, paling 9 teratas Dibo. is Mas Dibo. Bukan Mas Dibo, Malaysia Dibo. Jadi untuk strategi yang dilakukan oleh pasukan Malaysia sendiri, di mana alternatif yang mereka buat. 2 langkah mereka lihat ke hadapan dan bukan fokus pada team fight, ambil gol daripada di bahagian tepi dan atas dan bawah menyebabkan pasukan Malaysia dapat untuk keep up. Decision making yang ada sebentar tadi oleh Dibo sebenarnya yang cukup bagus sebab dia tahu, dia nampak 3 kali team fight yang berlaku pada fasa awal game mereka tak berjaya menangkan. Jadi perlu lakukan alternatif yang lain dan alternatif yang lain adalah lakukan split pushing. Sebab tadi apa yang saya katakan, pasukan Laos mereka akan bergerak secara berlima menyebabkan akan ada laning yang dibuka untuk pasukan Malaysia dapatkan. Pasal laning yang terbuka, kita saksikan dekat bahagian atas sekarang ni, di mana kedudukan Dibo menantikan saat yang sesuai untuk melakukan pembersihan minion di bahagian atas. Tapi dia memilih untuk pulang terlebih dahulu, menjangkakan yang pasukan Laos akan melakukan serangan balas di bahagian atas sebentar tadi. Tapi lihat je sekarang ni untuk Laos, mereka lebih ready berada di bahagian lot. Untuk mereka cuba mengawal keadaan tersebut lebih awal berbanding dengan pasukan Malaysia. Berbanding dengan Malaysia sekarang ini, mungkin boleh untuk fokus bahagian split push. Akan tetapi tak boleh nak terlalu banyak sebab kalau Laos dapat lot, itu akan jadi satu cerita yang berbeza. Mereka menang di kesemua lane. Jadi untuk pasukan Laos, mungkin pasukan Malaysia boleh lakukan flanking ataupun kalau satu tersilap langkah sebenarnya saya khawatir akan ada satu yang tertangkap. Di mana Bani yang cuba untuk memantau keadaan tersebut. Diingatkan bahawa pick off ada banyak untuk pasukan Laos. Itu yang perlu dirisaukan sekarang ni. Tersilap langkah, tersilap masuk ke dalam semak, mungkin akan membawa padah kepada pasukan Malaysia. Magic Sentry telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Kedudukan pasukan Malaysia telah pun diketahui sekarang ni. Pasukan Laos terus saja bergerak untuk mendapatkan lot yang kedua ketika ini. Tapi mereka akan reset semula. Apakah yang akan ditampilkan oleh pasukan Laos? Adakah mereka akan teruskan team fight ataupun mereka akan berundur terlebih dahulu? Nampaknya berundur. Mereka tidak mahu untuk berisikokan keadaan disebabkan minion di bahagian top lane telah pun dimenangkan oleh pasukan Malaysia buat sementara waktu. Akan tetapi ini tak membuktikan bahawa Laos tidak mahu untuk melakukan sesuatu seperti mana conceal yang telah dilakukan. Ya, conceal berjaya untuk dilakukan tapi Arya berjaya untuk mengelakkan diri terlebih dahulu. Heavy Spin telah pun dikeluarkan. Nominum Blast tapi lihatlah hentakan daripada Lord menyelamatkan keadaan terlebih dahulu. Dibo masuk terlebih dahulu. Arya mendapatkan cookies ketika ini tapi Arya dikorbankan. Dibo mendapatkan killing spree. Double kill juga berjaya untuk didapatkan. Lord berjaya untuk dicuri. Triple kill untuk Dibo. Wow! Permainan assassin yang begitu kebas daripada jungler pasukan Malaysia. Mendapatkan 3 kill. Menumbangkan satu lot yang penting. Pasukan Laos perlu melakukan pertahanan. Hanya meninggalkan 2 seorang. Flicker terpaksa digunakan tapi dia terbakar. Terbakar sampai mati. Pasukan Laos ketika ini tiada watak untuk melakukan pertahanan dan Lord tidak berjaya untuk sampai ke dalam base pasukan Laos pun. Malaysia mampu untuk tamatkannya. Satu mata yang berharga untuk pasukan Malaysia. Inilah kod hashtag demi Malaysia. Untuk anda redeem setelah kemenangan kontingen negara kita. Pasukan wanita MLBB dapatkan satu mata yang cukup untuk membuatkan mereka membara. Di dalam pusingan seterusnya mungkin insyaAllah kita dapatkan kemenangan sekali lagi. Tetapi inilah dia. Kita perlu raikan. Dengan kemenangan ini menjadi satu mata yang cukup berharga untuk pasukan Malaysia. Satu mata yang sangat-sangat penting untuk kita berada di juara grup B. Tapi awal permainan yang agak
mendebarkan rakyat Malaysia sebentar tadi di mana pasukan Laos memberikan tentangan yang hebat pada early game. Tapi kemungkinan besar untuk pasukan Malaysia sendiri, mereka bertenang semula dan akhirnya kemenangan yang pertama untuk negara Malaysia. Ya benar, inilah dia muka-muka kita, wajah-wajah yang telah mendapatkan satu mata kemenangan. Jadi 3-1 saja kemenangan yang mahu dicari. Tapi kita akan analis lebih lanjut lagi bersama dengan Fariza tentang apa perkara yang boleh ataupun berjaya untuk diberikan kemenangan kepada pasukan Malaysia sendiri. Ya, benar sekali di mana tahniah diucapkan kepada kontingen negara kita. Satu mata telah pun mereka berjaya dapatkan. Sekarang ini satu langkah kanan untuk kontingen negara kita, di mana satu lagi langkah untuk mereka teruskan juara di grup B. Tapi apa yang berlaku sebentar tadi adalah di mana pada fasa awal memang kita nampak bagaimana goyahnya pasukan Malaysia, segala macam objektif, segala macam kill diberikan kepada pasukan Laos. Tapi apa yang menjadi turntable-nya adalah apabila Bani mendapatkan item menjadi lebih keras, menyebabkan dia boleh tadah damage dengan lebih banyak. Dan disebabkan itulah bila dah masuk ke fasa mid game minit yang ke-10 tak silap saya, walaupun Bani dikenakan asakan yang sangat-sangat banyak tetapi tak berjaya untuk menjatuhkan pemain ESP laner milik pasukan Malaysia. Dan disebabkan itulah Fafau masuk minit ke-11 tak ada kematian langsung di tangan beliau sampailah ke minit yang terakhir, sampailah ke penghujungnya, menyebabkan pasukan Malaysia mereka tahu kunci mereka ada di tangan goal laner mereka. Dan disebabkan itulah mereka jaga Fafau dengan sangat-sangat baik. Mereka tak kisah walaupun Arya terpaksa untuk dikorbankan banyak kali dalam percubaan melakukan pick off. Tapi yang paling penting, Fafau dijaga dengan baik, tak ada kematian dan kemudiannya dah dapatkan item dengan sangat-sangat pantas. Dah ada frontliner, Fafau boleh keluarkan damage dengan sangat-sangat selesa. Dan kita nampak macam mana pick off yang dilakukan oleh Arya bila lepas minit ke-12 selepas slot yang berjaya untuk didapatkan oleh Dibo selepas triple kill tersebut, menyebabkan daripada kawasan belakang sahaja Fafau dia letakkan patung beliau, dia gunakan basic attack saja daripada kawasan belakang. Tak ada orang yang boleh mengejar beliau. Trizla nak masuk juga pun sangat-sangat susah kerana damage daripada Fafau dah sangat-sangat besar. Dan boleh dinampakkan ataupun boleh dilihatkan tadi bagaimana Dibo, dia tahu, kita dah bincangkan awal game, dia nampak 2-3 teamfight yang pertama tu memang tak boleh dimenangi oleh pasukan Malaysia. Dia gunakan alternatif yang seterusnya iaitu lakukan split pushing. Dan kita dah membincangkan bagaimana pasukan Laos, kebanyakan teamfight yang dilakukan oleh mereka akan bergerak secara berlima. Dan waktu itulah peluang untuk pasukan Malaysia lakukan split pushing, memaksa Trizla tak ada dalam kawasan teamfight. Jadi tak ada Trizla, tak adalah crowd control yang cukup besar dekat kawasan belakang, tak adalah orang yang boleh mengganggu Farsa sewaktu Feather Airstrike dibuka. Jadi disebabkan itulah damage yang dikeluarkan oleh pasukan Malaysia pada waktu itu di atas minit yang ke-10 lebih lagi menyebabkan pasukan Laos tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Namun kita akan saksikan terlebih dahulu itemization untuk kedua-dua pasukan, di mana kalau kita nak lihat dari sudut damage memang sangat-sangat besar daripada tim Malaysia. Tapi pasukan Laos, mereka dah cuba lakukan yang terbaik early game, mereka cuba dapatkan, tetapi sayangnya pasukan Malaysia mereka adapt dengan sangat-sangat pantas. Dan daripada adaptasi mereka itulah memberikan kemenangan yang cukup baik untuk tim Malaysia. Ya benar, apa yang diuraikan oleh Fariza sebentar tadi cukup padat dengan informasi, di mana kita boleh lihat bagaimana pasukan Malaysia dapat comeback semula. Turntable mereka apabila pada fasa awal permainan pasukan Laos yang dinampakkan ada harapan untuk menang. Tapi bagaimana gugur jantung saya. Ya, gugur jantung lihat pasukan Laos. Saya rasa semua yang berada kat rumah yang melihatkan stream ni juga berdebar jantung ketika melihatkan waktu tu adalah 10.1 kilo. Aha, betul. 10.1 kilo. Saya tadi macam, ini akan menjadi satu tamparan yang hebat. Tapi penyelamat kita yang lain bermain dengan sangat-sangat baik. Tapi fokus kepada Dibo. Fokus kepada Dibo. Dah pun kita bincangkan bagaimana beliau tahu apa yang perlu dilakukan, decision making yang dilakukan oleh beliau. Gol per minit
Sebab biasanya kita nampak marksman yang dapatkan betul. Tapi kali ini jungler milik pasukan Malaysia, Fafau the carry dengan damage yang cukup-cukup besar daripada kawasan belakang. Walaupun tak silap saya tadi Fafau dapat 1 ataupun 2 kill saja. Ataupun tak ada kill sebenarnya kat tangan marksman ni. Tapi damage yang dikeluarkan sangat-sangat besar. Bunny, damage taken cukup besar. Hampir mencecah 100,000 damage taken daripada pemain tersebut. Itulah apa yang saya katakan, di mana Bunny pada fasa awal dia tak boleh nak lakukan apa-apa. Dia masuk ke kawasan hadapan, dia terpaksa untuk flicker lari semula sebab tak cukup keras untuk menahan damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Laos. Tapi bagi pendapat saya bukan soal kekerasan. Akan tak ada tetapi kill langsung. lihat sekarang untuk Fafau yang telah ditabalkan sebagai MVP 009 KDA beliau. Gol perbedaan 668, 90 kill participation dengan ukuran Inspire dan juga fokus pada DPS dan juga attack speed di mana Fafau telah menyumbangkan damage yang cukup besar terutamanya di bahagian late game sebentar tadi. Akan tetapi silent MVP saya terletak pada Dibu. Dia macam ni tau. Dia saling bekerjasama. Kita nampak bagaimana tadi Farsa tadi, dia burst hero-hero dekat bahagian backline. Lepas tu kita nampak bagaimana Fafau ni, dia berada dekat bahagian belakang, dia keluarkan damage. Tapi Dibo, dia sebenarnya sebagai finisher untuk pasukan Malaysia. Sebab Dibo, dia gunakan item-item tank betul. Jadi damage yang dikeluarkan tak mencukupi ataupun taklah begitu besar. Jadi dia mengharapkan damage di yang lain seperti Melissa dan juga Farsa untuk keluarkan damage dan kemudiannya beliau akan masuk selepas skill set digunakan oleh pasukan Laos. Dan pada waktu itulah dia ditugaskan ataupun dia menjadi finisher yang sangat-sangat baik untuk pasukan Malaysia. Dan kalau kita nak lihat sekarang ni, Arya walaupun banyak kematian di tangan beliau, tetapi apa yang beliau lakukan adalah beliau menarik perhatian pasukan Laos daripada mengejar damage dealer milik pasukan Malaysia. Dan kita nampak dekat teamfight kali ni, segala-galanya seakan-akan kemas detik-detik sebenarnya kebangkitan kita. Dibo masuk sebagai finisher tapi burst damage yang dikeluarkan oleh Han dan juga Fafau yang membantu Dibo untuk mendapatkan last hit. Dan sekaligus kita mendapatkan momentum kita kembali dan ini adalah perlatarungan yang terakhir. Dibo menjadi watak yang penting. Saya tak nampak apa yang jadi dekat Dibo tadi. Banyak Dia punya tone rose tu saya rasa yang menyebabkan kenapa mereka dapatkan 3 kill. Dia dapatkan 3 kill. Lepas tu on time tau. Dia tahu yang Lord itu dalam keadaan waktu yang tepat untuk penggunaan retribution. Tak salah saya dia bersama dengan Taurus dan dapatkan Lord itu. Dan kalau keadaan itu memihak pada pasukan Laos, sangat-sangat sukar untuk pasukan Malaysia comeback semula. Tapi itulah dia disiplin yang ditunjukkan. Dia macam ni lah. Saya rasa kan awal bagian tu mungkin, ini pendapat saya lah. Di atas pentas yang besar yang mungkin menyebabkan mereka punya performance ataupun prestasi mereka awal tu macam agak ragu-ragu sikit. Tak nak lakukan mistake, tak nak lakukan sebarang kesilapan. Tapi lepas mereka macam okay, tak boleh ni, kita kena main macam biasa kita main, chill, have fun. Nampak sangat-sangat berbeza lepas mereka once dah dapatkan lead tu, mereka nampak sangat-sangat confident. Ya, dan satu lagi adalah bagaimana drafting mereka kurang dari sudut frontliner. Sebab macam saya cakap tadi, ia ada Fredrin, tapi Fredrin akan fokus kepada laning, betul. Fokus kepada laning terlebih dahulu, dapatkan item, jadi lebih keras. Jadi tak ada Fredrin, mereka tak ada frontliner. Kaja nak masuk pun macam mana? Adanya slow down daripada Yif, dia nak masuk tapi tak sempat. Sebab tu tak silap saya tadi di minit yang ke-8 ataupun 9 dah 4 kematian untuk Arya. Tapi Dan juga untuk Bani. Dan untuk Bani. Saya rasa apa yang mereka nak step up ni, kalau mereka nak pastikan yang mereka sustain, lepas ni Bani kena hati-hati sikit kali ni. Betul. satu hal lagi, tapi Dibo pun main peranan yang cukup kuat. Anda pun sama, mainkan peranan dengan cukup kuat dengan mendapatkan Star Rebel Novel yang bukan sekarang tapi tersedia di dalam MLBB pada 16 hari bulan Mei. Kalau buka sekarang memang tak ada. Memang tak ada langsung. Tapi anda semua boleh dah tengok kat Trailer dia. Boleh tengok trailer dia, boleh tengok bagaimana Smart dia punya skill set yang boleh digunakan. Macam dan saya punya Sifu iaitu Karakuri pernah mengatakan, bukan pernah mengatakan, dia baru kata je tadi sebab jumpa dekat atas. Sifu tingkat 2. Dia cakap hero ni adalah hero high ground baru. Oh ya. Dia kata akan masuk meta kan? Dia akan masuk meta. Walaupun dia dekat Grandmaster, tapi dia tahu meta-meta dekat Mythic Glory. Jadi untuk anda jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan hero tersebut pada 16 hari bulan Mei nanti. Dan lawanan seterusnya kita akan beransur untuk
untuk melihat apa pula, bukan pasukan Malaysia. Pasukan Malaysia akan berehat sebentar. Di mana pasukan Laos yang tak akan berehat sekarang ini berentak bersama dengan pasukan Vietnam. Peluang terakhir untuk mereka dapatkan mata setelah kekalahan mereka dalam perlawanan kali ini. Jadi untuk pasukan Laos, adakah mereka dapatkan mata? Itu akan menjadi satu persoalan. Tapi Vietnam pun tak boleh nak pandang calang juga. Kita akan berehat sebentar. Berjumpa anda selepas ini dengan perlawanan yang lebih menarik. Saya Mas, rehat. Setiap hari, saya akan mimpi perkara yang sama. Satu mimpi yang berulang-ulang. Ia mimpi tentang takdir. Apa yang kamu fikirkan? Ibu, kenapa kita nak kena bina Star Atlas? Kita telah memeta bintang untuk menuntut semula takdir kita. Takdir kita? Jika kita dapat merungkai rahsianya, kita mampu bebas dari takdir yang mengongkong kita. Novaria, selamat hari jadi ke-16. Ibu? Sinaran bintang. Walaupun dalam kegelapan, ia bersinar. Atlas tu. Apa dah berlaku? Ia tarik semua benda ke dalamnya. Novaria! Ibu! Bertahan! Ibu! Kena! Bertahan! Langkawi hantu! Ibu! Ibu! Selamat hari jadi ke-16. Akhirnya. Mimpi yang sama lagi. Apa yang kamu fikirkan? Ibu? Ia memang cuma satu mimpi ke? Jika kita dapat merungkai rahsianya, kita mampu bebas dari takdir yang mengongkong kita. Takdir. Jika dapat rungkai rahsianya, kita dapat bebas dari had takdir. Jika dapat rungkai rahsianya, kita dapat bebas dari had takdir. Akhirnya, hampir selesai. Selamat hari jadi, Novaria. Ibu, aku akan ubah apa yang tertulis di Star Atlas. Tapi kenapa? Tak, semuanya dah betul. Jika dapat rungkai rahsianya, kita dapat bebas dari had takdir. Jika dapat rungkai rahsianya, bertahan! Jika dapat rungkai rahsianya, jika dapat rungkai rahsianya. Selamat hari jadi. Jika takdir kita telah tertulis pada bintang yang tak dapat digapai, kenapa aku terbeban dengan semua ni?